Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Sekali lagi MP Arau ya bertanya kepada YB Rafizi Ramli ya berkaitan dengan isu kemiskinan tegar. Dan isu yang selalu dipersoalkan oleh MP Arau ini adalah berkaitan dengan isu data dan juga isu apa yang telah dibangkitkan ataupun dinyatakan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyatakan ada beberapa negeri yang kemiskinannya tegar itu berjaya dilaksanakan ya, antara Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan juga ada beberapa lagi negeri yang lain. Jadi hari ini sekali lagi sahabat semua kita mau mendengar ya perkara ini dibangkitkan dan jawaban daripada YB Rafizi Ramli. Jadi tanpa buang masa saya mau membawakan Anda untuk menonton dan juga melihat video ini. Saya jemput Datuk Seri Dr. Syahidan bin Kasim Arau. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya nombor 6. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua, terima kasih Arau. Kerajaan Perpaduan terus beriltizam untuk menoktahkan kemiskinan tegar tanpa mengira latar belakang kaum dan wilayah menerusi pendekatan baru yang memberi penekanan kepada keupayaan menjamna pendapatan tambahan secara mampan. Kerajaan menyedari bahawa keberkesanan usaha membasmi kemiskinan turut berkait rapat dengan sumber data utama yang dijadikan rujukan. Pada masa ini, sumber data utama yang diguna pakai adalah contohnya Survey Pendapatan Isi Rumah HIS, Bank Data Kemiskinan Nasional ataupun IKASIH dan Sistem Informasi Data Maklumat Masyarakat Orang Asli IDAMAK bagi masyarakat orang asli. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, berdasarkan HIES yang terkini yang dilaksanakan untuk tahun 2022 dan untuk makluman Dewan, pelaporan kemiskinan rasmi negara adalah berdasarkan pelaporan HIES ini, bukannya daripada data IKASIH. Dan pelaporan rasmi menunjukkan kadar kemiskinan tegar telah berkurang kepada anggaran 1% pada tahun 2020 dan seterusnya kepada 0.2% sahaja atau hanya 18,445 isi rumah pada masa ini. Soalan yang ditanya oleh Arau ialah bersabit dengan angka yang pernah disebut daripada IKASIH iaitu sekitar 130,000 isi rumah. Sebab itu isunya ialah isu data dan dalam sistem kerajaan baik di ICU, baik di jabatan-jabatan lain memang usaha untuk memutihkan data ini telah pun berjalan buat sekian lama, tetapi ia bukanlah sesuatu yang boleh berlaku secara automatik dan dia mengambil masa dan kos yang tinggi. Pun begitu, pengurangan yang sama bila kita tengok kepada pelaporan rasmi ada pengurangan. Sebenarnya di dalam data IKASIH pun yang diselenggarakan oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri, sebenarnya setakat 15 Mac 2024 setelah pemutihan dan semakan dan pemetaan terus berlaku sejak setahun yang lalu, jumlah isi rumah miskin tegar di dalam IKASIH telah pun berkurang daripada 130,000 kepada 83,622 ketua isi rumah. Sebabnya ialah bila kita putihkan dan kita turun dan semak di bawah, banyak yang masih lagi berada di dalam data IKASIH itu sebenarnya telah didapati telah keluar daripada garis kemiskinan tegar, iaitu pendapatan isi rumah melebihi RM1,998 sebulan. Kalau saya minta 2 minit lagi. Silakan. Memandangkan terdapat kelemahan dari sudut kesahihan sumber data IKASIH yang kadangkala didapati tidak selari dengan maklumat sebenar di lapangan, sebab itulah kerajaan telah memutuskan tahun lepas untuk mewujudkan pangkalan data utama ataupun PADU yang berperanan sebagai pangkalan data komprehensif untuk membantu kerajaan merangka dasar dan program kemiskinan.
Bagi menoktahkan kemiskinan dengan segera, kerajaan bertungkus lumus membantu Ketua Isi Rumah Miskin Tegar untuk keluar daripada cengkaman kemiskinan melalui beberapa tindakan intervensi yang bersifat jangka masa pendek dan sederhana. Dan dasar menoktahkan kemiskinan itu meletakkan sasaran kepada jabatan-jabatan kerajaan setiap kali pelaporan kemiskinan Tegar negara meletakkan jumlah isi rumah yang berada di bawah miskin Tegar, sebanyak itu jugalah yang perlu dikeluarkan daripada garis kemiskinan miskin Tegar pada tahun itu. Berikut adalah beberapa contoh kaedah-kaedah yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan bagi jangka masa pendek. Pelbagai langkah diambil termasuklah seperti sumbangan tunai ramah, sumbangan asas rahmah, subsidi kepada pesawah dan pekebun kecil, serta projek pembaikan melibatkan infrastruktur luar bandar dan program-program pembasmian kemiskinan yang dipetakan kepada setiap isi rumah itu. Selain itu, kita juga mengambil tindakan secara makro untuk mengurangkan tekanan sara hidup, termasuklah yang dilaksanakan oleh KPDN seperti inisiatif Payung Rahmat dan jualan terus daripada ladang. Bagi strategi jangka masa sederhana, tumpuannya ialah untuk mewujudkan aktiviti penjanaan pendapatan rakyat, dan aktiviti ini termasuklah yang telah disedia maklum melalui IPR, melalui program-program di bawah agensi-agensi seperti Tekun, seperti Amanah Ikhtiar Malaysia dan lain-lain. Dan untuk strategi jangka masa panjang, melalui reformasi yang digariskan di bawah rangka ekonomi madani, kerajaan selain daripada memperkenalkan model gaji progresif, akan terus memberi tumpuan kepada dasar-dasar dan pengwujudan kerja yang boleh menawarkan gaji yang lebih tinggi kepada penduduk supaya dalam sesuatu isi rumah itu yang berada di dalam miskin Tegar, kalau dilihat daripada padu contohnya, dia tergolong sebagai isi rumah miskin Tegar, dan walaupun ketua isi rumah dia itu mungkin tidak berkemahiran, tapi dia ada anak lepasan sekolah ataupun ada anak yang TVET, ini akan terus dipadankan dengan kerja-kerja berbentuk teknikal, TVET dan sebagainya untuk memastikan pendapatan isi rumah miskin Tegar itu boleh keluar daripada RM1,098 sebulan. Terima kasih Tuan Sri Ketua. Saya jemput Arau. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tuan Sri Speaker, soalan saya, apakah perincian sumber data miskin Tegar mengenai kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa usaha membasmi kemiskinan Tegar di Kuala Lumpur, Melaka dan Negeri Sembilan telah mencapai 100%. Sumber data yang saya tengok dalam daripada DOSM, bahawa kayu ukur miskin Tegar ini 1169, tapi Yang Berhormat sebut tadi 1098. Dua-dua tidak ada masalah. Tetapi saya nak tanya kepada Yang Berhormat, miskin Tegar, saya ambil contoh Kuala Lumpur sebab ini dimulakan zaman saya, sumber pendapatan untuk membolehkan dia tidak menjadi miskin Tegar ialah daripada Baitulmal, Jabatan Kebajikan dan juga pihak kerajaan ataupun wilayah persekutuan. Jadi oleh kerana bantuan ini dibagi ikut masa kehendak jabatan. Baitulmal mungkin bagi beberapa bulan, kebajikan beberapa bulan. Jadi makna kata, dia sebelum mendapat angka 119 atau 1098, dia tegarlah. Kata 25 bulan kawan ni bagi. Dia tak cukup lagi. Sampai semua cukup baru dia jadi tak tegar. Jadi apakah kerajaan bercadang untuk satukan sumber ini? Baitulmal, kebajikan, satukan untuk membolehkan dia dapat sekaligus. Yang keduanya, ini adalah sumber data daripada 2022 mungkin atau 2020. Kenaikan harga barang yang tinggi ini, apakah kerajaan telah kaji semula kayu ukur ini? Kerana 1189 di Perlis boleh beli motor, jadi di KL tak boleh. Jadi apakah ianya diselaraskan ataupun diikut negeri? Kerana bila PN sebut miskin Tegar di Melaka, Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur ni, apakah negeri ini berbeza
dari segi sumber daripada jabatan dan juga kos hidup. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Arau. Semua soalan-soalan yang sangat baik yang sebenarnya menunjukkan bagaimana mencabarnya untuk kita membasmi kemiskinan ini. Saya jawab yang pertama tadi tentang penghapusan kemiskinan tegar di wilayah Persekutuan di Negeri Sembilan dan Melaka, macam mana seperti yang ditanya oleh Arau. Apa yang dibuat oleh kerajaan ialah berdasarkan angka daripada DOSM, kita tahu berapa jumlah isi rumah miskin tegar yang ada di wilayah Persekutuan, yang ada di Negeri Sembilan dan juga ada di Melaka. Kemudian seperti yang Arau sebut, bantuan-bantuan yang diberikan dan disalurkan oleh pelbagai jabatan kerajaan persekutuan dan negeri dan zakat ini kemudian dicantumkan untuk kita melihat sebenarnya berapa jumlah isi rumah yang telah mendapat bantuan yang membawa mereka keluar daripada garis miskin tegar, iaitu RM1,098. Dan yang itulah bila dibandingkan jumlah mengikut pelaporan rasmi dengan jumlah yang menerima bantuan yang disepadukan ni, kalau berdasarkan itu Arau, sebenarnya telah dihapuskan. Adakah ia bermakna tak ada orang miskin? Itu tak betul lah, kerana kita ada risiko keciciran. Ada orang yang tak ada dalam sistem, ada orang yang belum dilaporkan, dan itulah usaha-usaha yang berterusan untuk memastikan kita mempunyai kemudahan dan keupayaan data yang lebih baik supaya tak ada orang tercicir. Tetapi secara pelaporan rasminya itu yang telah dibuat. Kepada soalan Arau mengenai bagaimana garis kemiskinan tegar ini akan disemak semula, ada beberapa cara dan ini memang sudah menjadi aturan pentadbiran negara. Setiap 2 tahun sekali kerajaan akan melaksanakan survey pendapatan dan perbelanjaan isi rumah yang melibatkan sekitar 100,000 isi rumah di seluruh negara. Bagaimana perkara ini dibuat? Sepanjang 1 tahun, keluarga-keluarga yang disampelkan ini mengikut seluruh kawasan akan diberi satu buku. Mereka akan mencatat tiap-tiap bulan berapa pendapatan dia daripada semua, daripada zakat, daripada anak, daripada gaji. Mereka juga mencatatkan perbelanjaan harian dan mingguan mereka selama setahun, dan yang inilah kemudian digabungkan mengikut kaedah survey dan pensampelan yang akan menjadi dapatan di dalam kajian survey pendapatan dan perbelanjaan isi rumah negara, dan berdasarkan yang itulah yang akan ditetapkan garis kemiskinan tegar dan garis miskin. Kerana ada definisi-definisi tertentu. Miskin tegar ini contohnya ialah keupayaan untuk berbelanja makanan mengikut kalori yang minima, untuk bayar sewa sedikit, kesihatan sedikit. Kalau untuk miskin tu dia ada tinggi sedikit. Malah kerajaan juga sekarang ini untuk membangunkan kaedah penyasaran semula subsidi, kerajaan telah pun beralih pun daripada kaedah melihat kepada keperluan minima semata-mata, tetapi melihat kepada keperluan untuk mempunyai kehidupan wajar. Dan mempunyai kehidupan wajar ini definisi perbelanjaan itu lebih tinggi untuk setiap isi rumah keluarga. Jadi seperti yang Arau tanya tadi, memang garis kemiskinan itu akan naik setiap tahun. Sebab itu bagi saya kita jangan tertukar bila kata menoktahkan kemiskinan ini adalah dasar kerajaan untuk memastikan sasaran itu tetap setiap tahun mengikut jumlah yang ada. Tetapi kalau kita nak kata menoktahkan kemiskinan, tidak ada orang miskin, tiap-tiap tahun garis kemiskinan itu akan naik dan akan naik dan akan naik. Dan akhir sekali, Arau juga bertanya tentang sama ada kerajaan bercadang untuk menyatukan semua bantuan. Itulah sebahagian daripada usaha yang sedang dibuat melalui PADU. Kerana bantuan daripada agensi persekutuan, agensi negeri, zakat dan sebagainya sekarang ini dibuat masing-masing. Dan oleh sebab itu kita ada risiko keciciran, inclusion dan exclusion error yang besar. Ada satu keluarga, 5 orang dapat.
Dan bukan saja dia dapat daripada satu jabatan, zakat pun dia dapat, yang ini pun dia dapat, yang itu dia dapat. Sebab itu bila dia berada di dalam ikasih, dia tak nak keluar. Dan kalau tengok sampai bila-bila, kita makin lama makin ramai orang miskin. Sebenarnya dia dah lama keluar daripada garis kemiskinan, dan kalau kita tidak satukan, itu akan menyebabkan selain daripada keciciran dan ketidakadilan begitu, kos bantuan sosial negara akan terus meningkat kerana dia berterabur. Dan insya-Allah dengan data yang tepat, perkara yang dicadangkan oleh dan ditimbulkan oleh ARAU itu akan dapat dibuat dengan lebih baik supaya penyelarasan bantuan pun dapat dibuat dengan lebih baik ke arah memastikan mereka mendapat pindahan tunai seolah-olah gaji bulanan kepada keluarga-keluarga ini secara bulanan di masa akan datang. Terima kasih. Saya Muhammad, saya minta jawab bertulis perincian Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Saya minta jawab bertulis sebab ini saya minta angka berapa di Kuala Lumpur. Dan saya nak beritahu Yang Muhammad, Baitul Mal ni bagi pada orang Islam. Kepada orang bukan Islam, saya minta tolong bagi jawapan bertulis juga. Terima kasih. Baik. Ibu Paya Besar. Terima kasih Tan Sri Ketua. Saya meneliti jawapan Yang Berhormat Menteri Ekonomi sebentar tadi. Banyak sebut pasal household income survey. Cuma saya nak minta pandangan Yang Berhormat. Kita cakap kita ada bantuan. Kita bagi bantuan, tetapi PJK itu yang menyebabkan mereka yang patut dapat tetapi tidak dapat disebabkan paras garis kemiskinan yang telah ditetapkan. Saya nak minta pandangan Yang Berhormat. Setiap 2 tahun household income survey akan dilakukan. Adakah pada tahun ini 2024 selepas HIS 2022 adakah peningkatan kalori juga akan meningkat 7,820 kilokalori. Sebab saya lihat seperti mana yang Muhammad Arif sebutkan tadi, 1169 pada tahun 2019 meningkat hanya RM30 pada 2022 walaupun dalam kalori yang sama. Bagaimana penentuan nilai kadar pertukaran tersebut? Dahulu kita hanya berasaskan kategori kepada harga. Sekarang kita berasaskan persajian kepada harga. Adakah mengambil kira inflasi? Kalau kita tidak selesaikan PJK paras ini, Yang Berhormat Menteri, sudah pasti ramai lagi yang akan terkeluar daripada bantuan kerajaan. Yang keduanya, saya nak minta pandangan Yang Berhormat dari segi polisi ekonomi. Adakah kita perlu membawa orang miskin ke tempat yang ada pembangunan ataupun membawa orang pembangunan kepada kawasan yang perlu kita bantu? Terima kasih, Yang Berhormat. Sila Menteri. Terima kasih Paya Besar. Dari segi berapa jumlah kalori, kriteria, definisi dan penentuan itu, ia sebenarnya tertakluk kepada piawai-piawai antarabangsa. Jadi kalau kita menggunakan piawai yang memang diterima di dalam amalan statistik antarabangsa, memang sudah ada pecahan-pecahan itu. Dan ini banyaknya memang telah pun ditetapkan di peringkat antarabangsa. Sudah tentu elemen inflasi itu akan masuk. Kerana untuk mendapat sesuatu kalori contohnya, daripada 1 tahun ke 1 tahun akan datang harga ikan, harga beras itu dia naik. Jadi maka sudah tentu ada elemen pertambahan itulah. Tapi kalau dari segi garis untuk mendapat bantuan, yang ditumpukan oleh kerajaan sekarang, selain daripada garis kemiskinan tegar yang ditetapkan oleh survei pendapatan dan perbelanjaan isi rumah ini, ialah konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar yang telah pun dibentangkan oleh Bank Negara sejak beberapa tahun yang lalu. Definisi dan juga keperluan-keperluan perbelanjaan untuk mencapai kehidupan wajar ini lebih tinggi daripada yang ditetapkan di dalam menentukan garis miskin tegar. Oleh itu, sebenarnya kita bergerak ke arah garis yang lebih tinggi selepas ini daripada semata-mata garis miskin tegar. Pada perkara kedua, Paya Besar, iaitu konsep dan juga pendekatan pentadbiran, sebaik-baiknya, dan itulah yang kita sedang usahakan di dalam beberapa program kerajaan, sebaik-baiknya ialah kita membawa aktiviti penjanaan ekonomi ke tempat orang susah. Cuma bukan semua orang susah berada di tempat yang serumpun.
Kalau contohnya, sebab itu kalau macam pelaksanaan IPR terutamanya Intan, ia hanya boleh dibuat di kawasan yang berpendudukan cukup yang penerima dan dia ada tanah untuk melaksanakan pertanian bersepadu. Yang ini memang kita cuba bawa kepada mereka supaya mereka boleh bekerja sebaik bukan bekerja di kilang tetapi bekerja di tapak pertanian bersepadu. Tetapi daripada semakan kami di Kementerian Ekonomi, bila kita tengok kepada profil miskin tegar yang ada, dia tak sampai 40% yang berada dalam kategori itu. 60% ini ialah yang dia duduk jauh ataupun dia tidak ada keupayaan dan dia tidak sekelompok. Kalaupun ada dia nak menyertai aktiviti sekelompok begitu, dia kena belanja lebih jauh. Jadi nak tak nak, kita masih lagi juga mencari jalan untuk memberi bantuan yang dipetakan kepada profil di situ. Sebab itu sebahagian juga daripada belanja untuk membasmi kemiskinan, termasuklah juga kepada infrastruktur asas, jalan-jalan kecil, menghubungkan kawasan-kawasan kampung, kerana dia juga berkaitan dengan kesaling terhubungan infrastruktur. Kalau tidak, mereka akan terus terpisah daripada kegiatan ekonomi yang munasabah dan yang mampan untuk menjana pendapatan. Terima kasih Tuan Sri. Baik, terima kasih. Saya Terbaik, itu dia jawapan panjang lebar dengan lebih details ya daripada YB Rafizi Ramli. Ya, walaupun kita lihat tadi ini Arau ya sempat lagi ya untuk mencela, mengganggu dan sebagainya. Namun apapun sahabat semua, penjelasan telah diberikan ya berkaitan dengan data dan sebagainya, sehingga akhirnya MP Arau ini pun tidak lagi ya persoalkan data yang digunakan oleh kerajaan untuk mengukur tahap keberjayaan ya kemiskinan tegar ini. Kalau sebelum ini ya MP Arau ini seringkali mempersoalkan, seringkali memprovokasi adakah benar kemiskinan tegar di beberapa negeri dan pelaksanaan kemiskinan tegar ini berjaya dilakukan. Tapi akhirnya hari ini sahabat semua dengan jelas semuanya telah dinyatakan oleh YB Rafizi Ramli dengan terbaik sekali, terbaik. Jadi sampai sini saja sahabat semua. Sekiranya Anda memberikan sebarang komen, pandangan, Anda diberikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.